Okey, untuk surah kita malam ni kita akan baca daripada ayat 30 hingga 33. 3 ayat sahaja. Baca bawah. 3 ayat sahaja. 30 hingga 33. 30 hingga 33. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فكهنا به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dan idh, ingatlah ketika qala rabbuka, qala telah berfirman rabbuka, Rabb engkau, lil malaikati kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku ja'ilu, aku hendak jadikan fil ardi di muka bumi ini khalifatan. Khalifah itu pengganti. Qalu mereka menjawab, itu mereka para malaikat, ataj'alu,
apakah kamu hendak jadikan fiha padanya man yufsidu, man orang yang yufsidu fiha, yang dia berbuat kerosakan fiha padanya, wa yasfikud dima, dan dia menumpahkan akan darah, dima darah, wa yasfiku menumpahkan ad-dima'a darah, wa nahnu sedangkan nahnu kami, sedangkan nahnu kami, nusabbihu kami sentiasa bertasbih, bihamdika dengan memuji engkau, wa nuqaddisu dan mensucikan laka bagi engkau. Qala Allah berfirman, inni sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku ni lebih tahu ma apa yang la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ingatlah ketika Rabb engkau berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan pada bumi ini khalifah. Qalu mereka berkata, itu malaikat berkata, ataj'alu apakah kamu nak jadikan padanya mai orang yang dia berbuat kerosakan fiha padanya, wa yasfikud dima dan dia menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu sedangkan kami sentiasa bertasbih, bihamdika dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak dengan dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi dalam ayat ini, ayat 30 ini, seolah-olah Allah memberitahu tentang anugerah kurniaan Allah kepada kita lah, kepada anak cucu Adam, iaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan tentang mereka ini di hadapan Al-Malikul A'la, iaitu para malaikat sebelum mereka diciptakan lagi. Maksudnya sebelum Allah cipta, Allah telah memberitahu kepada para malaikat tentang penciptaan manusia ini. Dia berfirman, wa idh qala rabbuka lil mala', dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, artinya hai Muhammad wa izqa, dan ingatlah siapa? Wahai Muhammad, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, dan ceritakan pula hal ini kepada kaummu, supaya Nabi tahu, dan Nabi nanti akan ceritakan bawa ayat ini kepada kita semualah, ya ahlul Quran yang baca Quran, atau semua kaum-kaum lah yang ingkar pernah dibaca semuanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini, yaitu satu kaum yang akan menggantikan. Khalifah ni adalah pengganti satu kaum dengan kaum yang lain, kurun demi kurun, dan generasi demi generasi. Sebagaimana Allah juga sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 165, Allah kata, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, yang jelasnya mengikut Ibnu Katsir bahawa Allah ini tidak hanya menghendaki Adam sahaja dalam ayat yang dijelaskan. Kerana jika yang dikehendaki hanya Adam, nescaya tidak tepat pertanyaan malaikat, iaitu malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a, mengapa kamu hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Maksudnya para malaikat itu bermaksud bahawa di antara jenis makhluk yang terdapat, yang Allah cipta ni nanti, terdapat orang yang akan melakukan kerosakan. Hal tersebutlah yang iaitu yufsidu dan juga wa yasfikud dima. Maksudnya kalau kata Adam saja, tak mungkinlah Adam berbuat sebegitu. Maksud ini merujuk kepada bukan Adam sahaja yang dituju khalifah itu. Maksud yang Allah cipta sebagai khalifah itu tentulah lebih banyak, iaitu merujuk kepada anak cucu Adam. Jadi seolah-olah para malaikat itu
mengetahui hal ini berdasarkan ilmu khusus atau mereka memahami dari kata khalifah, iaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka, mengikut Al-Qurtubi. Jadi setengah ustaz dia menafsirkan bahawa kenapa malaikat berkata begitu, kerana sebelum penciptaan manusia ini telah ada jin yang berada di bumi dan telah melakukan kerosakan. Jadi pada ayat ini, tak kala Allah Azza wa Jalla telah memberitahu kepada malaikat bahawa dia akan menciptakan makhluk di bumi, mengikut kata Qatadah mengatakan para malaikat telah mengetahui bahawa mereka, iaitu manusia yang akan dicipta itu, akan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka mereka bertanya kepada Allah, mengapa Allah tu hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan, bukannya menunjukkan bahawa malaikat itu telah menentang perintah Allah. Penjelasan. Jadi pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalam penciptaan tersebut. Maka untuk memberi jawapan atas pertanyaan para malaikat itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inni, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni lebih mengetahui apa yang tidak kamu ta'lamuna, yang kamu ketahui. Maksudnya, aku atau Allah itu mengetahui dalam penciptaan golongan manusia terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerosakan yang malaikat tu khawatirkan. Dan malaikat tidak mengetahui, kamu atau Allah mengatakan kamu tidak mengetahui bahawa aku akan menjadikan di antara mereka ni bukan sahaja yang membuat kerosakan, mungkin ada segelintir, tapi di antara mereka ada yang Allah ciptakan sebagai para nabi, para rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, tengah manusia. Dan di antara mereka juga ni dalam Ibn Katsir ni bahawa terdapat para siddiqun, syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang taat beribadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang cinta kepadanya, serta orang-orang yang mengikuti para rasul. Dan ini juga selaras dengan hadis sahih yang ditegaskan bahawa bahawa Allah ni kan dalam apa hal dia bertanya kepada malaikat, sebagaimana dalam satu hadis ni bahawa Rasulullah berkata, jika para malaikat itu naik menghadap Rabbnya, menghadap Allah dengan membawa amal hamba-hambanya, maka Allah dia akan bertanya kepada malaikat itu, padahal dia lebih tahu tentang manusia. Jadi Allah akan bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Jadi malaikat menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan solat dan kami tinggalkan dalam keadaan mengerjakan solat pula. Yang demikian itu kerana malaikat ini mereka datang silih berganti mengawasi kita, berkumpul dan bertemu pada waktu solat, iaitu solat subuh dan solat asar. Sebab itu kita dikehendaki solat pada awal waktu, sebab disaksikan oleh malaikat. Maka di antara mereka ada yang tetap tinggal. Mereka itu maksud malaikat ni, ada yang tetap tinggal mengawasi, sedang yang lain naik menghadap Allah dengan membawa amal para hambanya. Jadi ucapan para malaikat, kami datangi mereka ketika sedang mengerjakan solat dan kami tinggal mereka juga ketika dalam keadaan mengerjakan solat, merupakan tafsiran firman Allah Azza wa Jalla kepada mereka, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksud Allah itu lebih mengetahui, cuma Allah hanya bertanya sahaja. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, mengikut pandangan di dalam kitab Ibn Katsir ni. Faham tak? Berkenaan dengan firman Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyuci kamu. Tasbih mengikut Qatadah berkata tasbih adalah tasbih. Tasbih ialah
Subhanallah. Subhanallah. Manakala Abdul Jarir, Ibnu Jarir dia katakan sebagai itu adalah sebagai penyucian kepada Allah. Wa nusabbihu, setengah juga berpendapat wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu, ni berarti kami sentiasa menyuci kamu dan menjauh kamu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepadamu. Maksudnya para malaikat ini sentiasa menyucikan Allah dan menjauhkan dari apa sifat yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang mensyirikkan Allah. Wa nuqaddisunak, dan kami menyuci kamu, yang bermaksud kami menisbatkan kepadamu sifat-sifat yang engkau miliki, iaitu kesucian dari berbagai kenistaan dan dari apa yang dikatakan kepadamu oleh orang kafir, mengikut Ibnu Katsir. Maksudnya para malaikat ni sentiasa bertasbih dan juga menyucikan Allah tu, dan maksudnya membenarkan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Okey, kemudian kita beralih kepada ayat yang seterusnya, ayat 31 hingga 33. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, wa dan 'allama telah mengajarkan, Allah telah mengajarkan Adam akan Adam al-asma'a, akan nama-nama kullaha, semuanya, semua nama-nama semua benda, keseluruhan nama-nama keseluruhan benda. Summa, kemudian aradahu, kemudian mengemukakannya, dia mengemukakan aradahum, mengemukakan hum tu, mengemukakan mereka, merujuk kepada nama-nama benda keseluruhannya, alal malaikah, kepada para malaikat. Apa yang telah diajar kepada Adam tadi, nama-nama segala benda itu kemudian telah dikemukakan kepada para malaikat. Faqala ambi'uni, maka lalu Allah berfirman, ambi'uni, bagi tahu kepada aku, biasma'i, dengan nama-nama haula tunjuk pada benda-benda itu, haula mereka itu, mereka benda-benda itu. In jika kuntum adalah kamu, shadiqin, orang-orang yang benar, ataupun orang-orang yang benar lah, golongan yang benar. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat, jika kamu orang-orang yang benar, bagi tahu nama segala benda itu. Qalu, mereka berkata, iaitu mereka para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak kami mengetahui, atau tidak ada pengetahuan bagi kami, illa, melainkan apa yang allamtana, apa yang telah kamu ajar kepada kami, telah diajar kepada kami. Itu merujuk kepada kamu, kami, apa yang telah kau ajar kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Itu adalah perkataan malaikat. Qala, Allah berfirman, telah berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum, bagi tahu kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Mereka situ merujuk kepada semua benda-benda, nama semua benda-benda tu bila jamak him disebut. Falamma, maka tak kala amba'ahum, telah memberitahu akan mereka, bi asma'ihim, telah memberitahu akan mereka tu malaikat, Adam telah memberitahu kepada mereka, itu kepada malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, dengan nama-nama mereka, benda-benda semua tu. Qala, Allah berfirman, alam, apakah tidak aku katakan, lakum, bagi kamu, ini sesungguhnya aku, a'lam, aku lebih mengetahui, ghaibas sama, ghaibah, segala yang gaib,
atau rahsia-rahsia as-samawati, segala yang gaib, rahsia-rahsia di langit, wal ardi, dan juga bumi, wa a'lamu, dan a'lamu, aku lebih mengetahui, ma tubadu, apa yang tubadu, yang kamu nyatakan, wama, dan apa yang kuntum adalah kamu taktumuna, yang kamu sembunyikan. Wa 'allama Adam al-asma, dan aku mengetahui dan telah mengajar Allah kepada Adam al-asma, segala nama-nama kullaha, semuanya. Kemudian a'radahum 'alal malaikah, kemudian dia mengemukakan nama-nama itu kepada para malaikat. Maka di sini adalah Allah mengemukakan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, ambi'uni, bagi tahulah pada aku dengan nama-nama haula, dengan nama-nama mereka itu, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Qalu, malaikat berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak kami mengetahui, dan tidak mengetahui bagi kami, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kamu ajar kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Qala ya Adam anbi'hum, Allah berfirman, wahai Adam, bagi tahulah kepada mereka dengan nama-nama, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda itu semua. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tak kala dia memberitahu akan mereka dengan nama-nama mereka, nama-nama hukm, nama-nama mereka, nama-nama benda itu. Qala alam aqul lakum, Allah berfirman, apakah tidak aku katakan bagi kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang ghaibas samawati wal ard, segala yang gaib di langit dan juga di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Pada ayat ini Allah telah menyebut kemuliaan Adam, itu manusia, atas para malaikat, kerana dia telah mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Dan kita dapati kenapa kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat ialah dari sudut ilmu. Bahawasanya kalau ilmu tu, bila seseorang itu, maksud dalam konteks kita pun, siapa yang lebih berilmu, maka dia akan lebih dipandang mulia. Maksud dalam ayat ini Allah nak bagi penekanan pentingnya ilmu kepada kita ni. Jawab kehidupan ini adalah ilmu dengan ilmu. Dan ilmu yang paling besar ialah ilmu Al-Quran, kan? Jadi Allah memuliakan Adam di atas para malaikat kerana Allah telah mengajarkan Adam tu dengan ilmu, iaitu dengan mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak diajar kepada para malaikat. Jadi ayat ini juga menerangkan kepada mereka, kepada para malaikat, kemuliaan yang dimiliki oleh Adam kerana ia telah diberikan ilmu atas dibandingkan dengan malaikat. Sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajar, dan Allah tu dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Allah mengajari Adam segala macam benda, baik zat, sifat maupun af'al, perbuatannya. Sebagaimana ini adalah pandangan yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, bahawa Allah ini telah mengajar Adam segala perkara, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya, ialah perbuatan Allah, iaitu nama segala, mengikut Ibn Abbas ni, itu nama segala benda dan af'al yang besar maupun kecil. Af'al ialah perbuatan. Oleh kerana itu dia berfirman, summa aradahum 'alal malaikah, kemudian dia mengemukakan kepada para malaikat. Allah mengemukakan kepada para malaikat. Kemudian maksudnya Allah mengemukakan mengemukakan benda-benda tersebut kepada malaikat. Lalu faqala ambi'uni, lalu dia berfirman, bagi tahu kepada aku bi asma'i haula,
Lalu dia berfirman kepada malaikat, bagi tahu atau sebutkanlah kepadaku nama-nama haula nama-nama benda tersebut, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu memang orang-orang yang benar. Jadi in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang benar, dari Ibnu Abbas mengatakan artinya, jika kalian atau kamu memang mengetahui bahawa aku tidak sepatutnya menjadi khalifah di muka bumi, cuba terangkan dulu benda-benda ni kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu benda ni yang kamu mengatakan, mengapa aku nak jadikan, mengapa ya Allah kamu nak jadikan orang yang akan membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Lalu Allah menguji malaikat tu supaya menyebutkan nama-nama yang telah diajar kepada Adam, dipersembahkan kepada malaikat semua perkara tu, semua benda-benda tu, tapi malaikat tidak dapat menyebutnya. Dari yang As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ayat in kuntum shadiqin itu, jika kalian benar, juga bermaksud bahawa anak cucu Adam itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, macam Mama kata tadi. Kalau benarlah anak cucu Adam itu membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, cuba kamu jelaskan tentang perkara itu. Ibnu Jarir mengatakan pendapatnya, dia kata pendapat yang paling tepat dalam hal ini, dalam menafsirkan ayat ini, adalah berdasarkan kepada penafsiran Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya, iaitu mengikut Ibnu Abbas, Allah berfirman, apa tu? Faqala ambi'uni biasma'iha ulai in kuntum shadiqin, iaitu sebutkanlah nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kamu, hai para malaikat yang bertanya tadi, kan? Lalu yang bertanya apa? Bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, iaitu dari kalangan selain daripada kami, sebab kami ini sentiasa bertasbih dengan memujimu. Maksudnya jadi Allah macam nak menguji lah, kan, sejauh malaikat tu benar kata-katanya, kan. Sebab malaikat dia berkata, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu. Jadi jika ucapan kamu itu benar, bahawa jika aku menciptakan khalifah di muka bumi ini selain daripada golongan kamu ini adalah akan membuat kerusakan, maka ataupun semua keturunan manusia yang akan Allah cipta ini akan durhaka kepadaku, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan jika aku menjadikan kalian sebagai khalifah kamu di muka bumi ini, maka kamu akan sentiasa mentaatiku, mengikut perintahku, serta menyucikan diriku. Maka jika kamu tidak mengetahui nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kamu, padahal kamu telah menyaksikannya, bererti kamu lebih tidak mengetahui akan sesuatu yang belum ada daripada apa-apa yang bakal nantinya terjadi. Kedua, maksud Allah nak kata, kalau kamu katakan bahawa aku ni pendapat Ibnu Abbas daripada Ibnu Jarir, dari mengatakan bahawa ini adalah pendapat Ibnu Abbas, bahawa Allah berkata begitu kepada malaikat, in kuntum shadiqin ni, maksudnya jika benarlah kamu ni, maksud kamu bertanya kepada Allah, kenapa Allah nak jadikan manusia yang akan buat kerosakan di muka bumi. Kalau kamu tahu bahawa semua anak cucu Adam ini akan melakukan kerosakan di muka bumi, sedangkan kamu ni lebih suci, lebih baik, lebih taat, kerana kamu sentiasa bertasbih kepada Allah, sentiasa menyucikan Allah, maka Allah nak menguji, kalau benar kamu tahu bahawa satu hari nanti manusia ni akan membuat kerosakan di muka bumi. Sekarang ni Allah bagikan nama-nama benda ini. Jangan cuba kamu sebutkan jika kamu benar-benar orang-orang yang tahu. Tapi malaikat tidak tahu. Maksud malaikat tu sebenarnya Allah nak katakan bahawa kamu sebenarnya kamu tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku, akan sesuatu yang terjadi nanti kepada benda yang Allah akan cipta tu, manusia tu. Qalu, mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana,
innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau beritahukan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah penyucian bagi Allah yang dilakukan oleh malaikat, bahawasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali dengan kehendaknya. Jadi malaikat yang mengaku bahawa dia tak tahu. Jadi dia berkata maha suci Allah. Dia menyucikan Allah bahawa mereka itu tidak dapat mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Dan bahawa mereka tidak akan pernah mengetahui sesuatu kecuali apa yang diajarkannya. Dan mereka mengetahui Allah lah maha. Mereka mengakui Allah lah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi malaikat ni akurnya kepada Allah. Oleh sebab itu, Subhanaka, ayat firman Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, itu juga artinya Allah ni dialah yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam penciptaannya. Perintah, pengajaran dan pencegahan terhadap apa-apa yang Allah kehendaki. Maksud bagi Allah lah hikmah dan keadilan yang sempurna. Subhanallah. Jadi Umar radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan kepada Ali dan juga para sahabat yang ada bersamanya dengan perkataan La ilaha illallah, tiada ilah yang hak disembah selain daripada Allah. Lalu sahabat berkata, kami telah mengetahuinya kan. Lalu apa itu subhanallah? Maka Ali pun berkata kepadanya, itulah kalimat yang disukai dan diredai oleh Allah untuk dirinya sendiri serta dia suka untuk diucapkan. Maksudnya itu adalah kalimah-kalimah subhanallah. Subhanakallah. Apa ni tadi yang kita subhanakallah kan? Subhanaka, maha suci engkau tu maksud kalau kita sebut subhanallah, maha suci engkau Allah, maksud itu adalah kalimat yang Allah suka disebut. Itu Allah mengajar kita supaya sentiasa menyucikan nama Allah. Baik. Ayat seterusnya, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Allah memerintahkan Nabi Adam supaya ambi'hu, bagi tahulah kepada mereka, iaitu bagi tahu kepada para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda semuanya. Nama-nama benda itulah semua sekali itu jamak. Allah telah ajar kepada Nabi Adam. Falamma amba'ahum, maka setelah falamma, maka tak kala amba'ahum, dia bagi tahu kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama benda semua tu. Qala, lalu Allah berfirman, alam aqul lakum, apakah tidak aku katakan bagi kamu, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku ni lebih mengetahui ghaibas samawati wal ard, yang gaib antara langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih tahu apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Zaid bin Aslam, dia mengatakan bahawa Adam berkata, maksud apakah perkataan yang disebut oleh Nabi Adam, benda-benda yang disebut, yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam. Mengikut Zaid bin Aslam, dia katakan, engkau ini Jibril, engkau ini Mikail, engkau ini Israfil, dan seluruh nama-nama sampai pada burung gagak. Katanya apa benda semua dinyatakan. Jadi mengenai firman Allah, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah pada mereka nama-nama benda. Mujahid berpendapat iaitu nama-nama burung merpati, burung gagak, dan nama-nama segala sesuatu. Jadi setelah keutamaan Adam alaihissalam atas malaikat ini terbukti dengan kemampuannya untuk menyebut segala nama yang diajar oleh Allah kepadanya,
Maka Allah berfirman kepada malaikat dengan ayat berikutnya, alam aqul lakum, apakah tidak aku katakan bagi kamu, ini sesungguhnya aku a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah Bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi mengikut Ibnu Jari mengatakan pendapat yang paling tepat mengenai hal itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas ni Nabi sendiri doakan dia supaya dia menjadi seorang yang faqih tentang Al-Quran dan juga tentang agama. Walaupun dia masa tu kecil lagi, dia sahabat Nabi. Sahabat ni bukan kata sahabat macam mana, sahabat ialah apabila dia hidup sesama dengan Nabi. Jadi dia walaupun kecil lagi umur dia sudah pun ikut Nabi. Dia perhatikan segala apa Nabi buat, dan Nabi lalu mendoakan dia supaya jadi seorang yang faqih dengan agama, yang faqih dengan Al-Quran ni. Jadi yang paling tepat mengikut Ibnu Jari ialah istilah pandangan Ibnu Abbas, kerana dia orang yang lebih tahu tentang Al-Quran, iaitu bahawa makna daripada firman Allah wa'alamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun tu, dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, bermaksud Allah menyatakan bahawa selain daripada pengetahuan aku mengenai segala hal yang gaib di langit dan bumi, aku juga mengetahui apa yang kamu semua nyatakan melalui lisan kamu dan apa yang kamu sembunyikan dariku, baik itu apa yang kamu sembunyikan ataupun kamu perlihatkan secara terang-terangan. Iaitu yang mereka nampakkan melalui lisan mereka adalah ucapan mereka. Itu kita memang jelas nampak kan. Tapi Allah juga tahu benda yang sembunyi, bermaksud yang dimaksudkan dengan apa yang mereka sembunyikan itu ialah apa yang disembunyikan oleh iblis untuk menyalahi perintah Allah dan enggan untuk mentaatinya. Maksud dalam hati rasa malah, rasa gapo, tu pun Allah tahu. Nak kejar, nak tengok YouTube. Okey, setakat tu sahajalah kita habis baca malam ni dengan 4 ayat. Ya. Alhamdulillah. Tak payah ulang lah dok. Kan dok? Kalau mama nak suruh ulang lagi sekali. Payah. Ustaz berhedah lah. Alhamdulillah. Tu dah cerita Allah. Tu kan hak dia kata lahirkan Allah tahu di dalam hati, tak tahu lagi apa yang ada nak racun kan. Maksudnya di dalam hati siapa tahu, tapi Allah tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.